Jadi ini hari terpulang. Nak cerita Rajab ke nak baca kitab? Rajab bukan Rajab. Tutup kitab. Senang je cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kata, apabila tiba bulan Rajab mendatangi kamu layanlah bulan Rajab itu dengan layanan yang baik. Itu Nabi minta kita macam itulah. Kalau datang bulan Rajab setahun sekali, Nabi suruh kita layan bulan Rajab itu dengan layanan yang baik. Maknanya dengan membanyak mengamalkan amalan-amalan sunat. Faham? Amalan wajib dah tentulah, sembahyang, puasa. Yang wajib, yang sunat. Amalan dipanggil amalan tatawwu', amalan-amalan sunat. Apa amalan sunat? Amalan yang kita buat dapat pahala, kita tinggalkan rugi, yang disukai oleh Allah dan Rasul. Itu amalan sunat yang beri keuntungan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sempena bulan Rajab ini, Nabi kata Rajab itu bulan Allah. Rajab ni bulan Allah. Sya'ban bulan aku, kata Nabi. Ramadan bulan umat aku. Jadi tiga-tiga ni kena. Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan Nabi, Ramadan bulan umat aku. Waktu kata Nabi SAW. Apa makna Rajab ni bulan Allah? Padahal bulan tu semua Allah punya. Kerana bulan Rajab ini ada dua sebab. Satu, Allah Ta'ala nampakkan rahmat dia pada sekalian manusia. Ra, jim, bah, 3 huruf. Ada mengatakan dengan rahmat Allah Ta'ala itu, manusia ni dapat peluang menghampiri surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dapat jumpa jalan-jalan untuk bertaubat kepada Allah. Sebab itu dalam bulan Rajab kita ada istighfar Rajab. Dah baca belum? Istighfar Rajab tu dah baca belum? Dalam Yasin tu. Ada jumpa tak? Ada jumpa tak? Jumpa. Tu istighfar Rajab. Kemudian banyak istighfar dan juga doa yang Nabi ajar dalam bulan Rajab ni. Yang mudah-mudah aja ambil sekarang saya terangkan. Kemudian Ra, Ridwanullah. Ra maknanya Ridwanullah. Tadi Ra, Rahmatullah. Yang kedua, Ra, Ridwanullah. Allah redha siapa yang datang kepada dia. Dan Allah redha memohonkan ampun dan maaf kepada hambanya walaupun dia tidak memohon ampun pada bulan itu. Dia lupa nak minta maaf. Tapi dia tak syirik kepada Allah. Dia buat amalan-amalan yang wajib, amalan Islam. Tapi dia lupa nak istighfar di bulan Rajab. Allah juga memberi keampunan kepada mereka. Faham? Ini kelebihan dia. Keredaan Allah. Itu dia. Lebih-lebih lagi yang beramal di bulan Rajab, iaitu jalan mudah untuk mendapat keredaan dan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nabi SAW menerangkan, Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan aku. Sya'ban ni besoklah. Jadi Sya'ban ni bulan aku, kerana Nabi kata pada malam ni 13, 14, 15 ni Allah kejut dia, suruh bangun semayang, suruh minta ampun untuk umat-umat dia. Itu cerita panjang, besok kita cerita bulan Sya'ban, bulan depan. Ramadan bulan kita, kerana bulan Ramadan ni Allah beri kebaikan banyak untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, khususnya Allah menyediakan malam Lailatul Qadar. Pada bulan Ramadan dan nuzul Al-Quran sebagai panduan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dikata lagi, bulan Rajab ini bulan kesempatan umat aku membersihkan diri dengan bertaubat. Bulan Rajab ni kesempatan membersihkan diri. Diri tahu, anggota badan. Dosa tangan, dosa kaki, dosa mata, dosa perut, dosa kemaluan, semua dikira kita minta ampun dengan Allah di bulan Rajab. Bersih. Sampai bulan Sya'ban, peluang umat aku membersihkan hati daripada sifat-sifat mazmumah yang 10. Ujub, riak, takabur, bongkak, sombong, hasad, dengki, kena buang dalam bulan Sya'ban. Bulan ni
buang anggota dengan bertobat segala dosa. Jangan buat maksiat. Bulan Syaban esok mudah kita membersihkan hati. Kerana badan dah bersih, tak berdosa, hati pula. Kalau pinggan tu, nasi kuah-kuah dah tak ada, tapi belum basuh lagi, dah buang semua sekali, mudah tak kita nak basuh pinggan tu? Mudah tak? Mudah. Apa kalau pinggan tu dah bersih, maknanya pinggan tu roh dia dah bersih. Apa kalau roh dah bersih, orang ambil tak? Pakai. Orang nak pakai pinggan yang dah basuh ke yang belum basuh? Begitulah ibaratnya. Jadi bulan Rajab, bulan membersihkan pinggan. Contohlah, daripada nasi-nasi yang mengotorkan pinggan. Boleh faham? Bulan Syaban, basuh perut-perut pinggan tu, hati pinggan depan belakang, basuh. Mana? Bulan kesempatan membersihkan hati daripada sifat-sifat tercela. Pada bulan Syaban. Lepas Rajab, Syaban. Sebab tu Nabi bulan Syaban bermohon doa supaya umat dia diampunkan Allah. 3 malam berturut-turut. 13, 14, 15. Lain Nabi tak minta. Dan bulan Rajab, bulan Ramadan, bulan membersihkan roh pula. Macam pinggan tadi, pinggan tu dah bersih di bulan Ramadan. Mana roh pinggan tu dah cantik. Dalam, luar, belakang, depan dah cantik. Jadi roh kita ni, jiwa kita dah bersih, badan semua dah bersih, hati dah bersih. Barulah pinggan tu kita hidangkan makanan-makanan yang baik-baik. Betul tak? Jadi dah bersih semua, barulah kita dimasukkan syurga, tempat yang bersih, yang diberi makanan yang begitu hebat, yang tak pernah dimakan dan diminum oleh orang dalam dunia, Allah beri pada orang yang beramal banyak di bulan Rajab. Kerana Nabi sebut satu hadis, Nabi kata, inna fil jannati nahrun. Sesungguhnya dalam surga tu, kata Nabi, ada satu sungai yang khusus nama dia, yuqalu lahu Rajabun. Dikatakan nama dia Rajab. Sungai apa? Sungai Rajab. Bukan Syaban, bukan Ramadan. Sungai Rajab. Bukan Sungai Muar, Sungai Rajab. Asyaddu bayadun minal laban. Hebat dia punya rasa dia, lebih punya hebat, lebih putih daripada susu. Air itu lebih putih daripada susu. Itu Sungai Rajab. Sekarang dah ada dah. Nabi dah tengok dah. Wa ahalla minal asal, dan lebih madu daripada madu. Lebih manis daripada madu. Bagi siapa? Liman man sama yaumir minar Rajab. Siapa yang ada berpuasa walaupun sehari dalam bulan Rajab. Dah puasa belum? Kalau belum, ni ada lagi, lama lagi ni, 3 minggu, ambil puasa. Qadha tak mau, qadha bab lain. Puasa sunat kerana memuliakan bulan Rajab. Tak payah nyak saja aku puasa Rajab, tak ada, tak payah. Puasa je kerana memuliakan bulan Rajab. Siapa nak semayang aja kerana memuliakan bulan Rajab. Ada satu semayang, Nabi kata siapa nak semayang 20 rakaat di bulan Rajab, buat dia selepas maghrib. 20 rakaat sekali salam, 10 kali salam. Mana 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bacaan dia tiap-tiap rakaat sekali Fatihah, tiap-tiap rakaat Fatihah dengan qul huwallahu ahad. 20 rakaat tu. Habis Fatihah, qul huwallahu ahad. Habis Fatihah, qul huwallahu ahad. Faham? 20 rakaat lepas maghrib. Pilihlah mana satu malam di bulan Rajab. Kelebihan dia, Allah jaga kita dan keluarga kita, zuriat kita, sampailah hari kiamat daripada balak dunia dan balak akhirat. Ini kelebihan orang yang membuat solat 20 rakaat pada malam Rajab. Ibu-ibu tak ada kerja, dah makan siang-siang, semua dah makan, cakap dengan rumah, bang saya nak semayang bang. Semayang apa? Semayang kerana memuliakan bulan Rajab. Jangan niat usalli sunnatar Rajab, tak payah. Faham? Faham tak ni? Ini bukan semayang sunat mutlak untuk memuliakan bulan Rajab. Tak payah usalli sunnatar Rajab rakaat ini, tak payah. Tak payah, kerana bukan, tak ada semayang, cuma semayang
buat ibadat sunat kerana memuliakan bulan Rajab. Ayolah. Usalli rak'ataini lillahi ta'ala. Bismillah, usalli rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saja aku sembahyang 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dah. Tak ada saja aku sembahyang kerana Rajab. Tak payah. Hati kita tahu kita sembahyang ni memang kerana nak memuliakan bulan Rajab. Sunat mutlak kerana memuliakan bulan Rajab. Itu siapa nak buat lah. Ataupun ada satu mandi. Mandi memuliakan bulan Rajab. Awal Rajab, pertengahan Rajab atau akhir Rajab. Tapi tak payah sebut saja aku mandi sunat Rajab, tak payah. Macam sunat Jumaat kita kena sebut saja aku mandi sunat Jumaat. Ada hadisnya. Ini cuma amalan baik aja. Jadi mandi saja kerana memuliakan bulan Rajab. Macam kita mandi pagi, kalau nak dapat pahala, mandi kerana jaga kesihatan. Dapat pahala. Kalau mandi tenganga-tenganga je, apa tak dapat pahala. Dapat kesihatan segar, tapi pahala tak dapat. Gosok atas bawah celah kengkang habis gosok. Apa niat pun tak ada. Dah sudah, dah bersih. Kalau niat mandi kerana nak jaga kesihatan, dapat pahala. Kerana an-nazafatul minal iman. Kebersihan itu setengah daripada iman. Boleh faham tak? Ini perempuan mandi seminggu sekali baru nak mandi. Ada macam tu? Kita cari mandi bagus. Mandi bagus kita cari jangan mandi seminggu sekali mandi. Baik. Kenapa Nabi suruh kita beramal banyak? Beramal sunat banyak-banyak di bulan Rajab ni. Kenapa Ustaz? Kenapa? Jawabnya, kerana kita mengharapkan keampunan Allah. Itu yang pertama. Kerana mudah-mudahan dapat ampun di bulan Rajab ni, dapat ampun Allah. Kalau dapat ampun, senang nak bersihkan hati. Kalau hati dah bersih, senang nak bersihkan roh. Kalau dah senang bersihkan roh, sedap kita menyebut Allah di hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah panggil malaikat. Malaikat, kau turun, kau tengok murid Ustaz Sulaiman Opik Raja. Kau nampak? Malam-malam raya dia takbir. Hati dia dah bersih pada maksiat, pada dosa-dosa. Dah tak ada hati dia. Hasad, dengki, sifat-sifat mazmumah dah tak ada. Badan dia pun dah bersih, dah bertaubat dengan aku dah terima. Kemudian roh dia pun dah bersih, jiwa dah bersih dengan menyempurnakan puasa, dengan baca Quran, dengan qiyamul lail, dengan sedekah. Jadi roh dia bersih. Kalau dah bersih, Allah kata, aku yang paling bersih, dan umat aku ni, hamba aku ni orang yang bersih, aku akan tempatkan dia di Jannatul Firdaus, tempat yang bersih. Malaikat pun ambil nama-nama semua sekali bawa. Faham? Mati besok terus masuk dalam surga Firdaus. Itu sebab. Dan kita membuat amalan-amalan baik di bulan Rajab ini kerana mudah-mudahan baki-baki umur kita ni tak buat perkara salah. Katakan umur Kia berapa tahun sekarang Kia umur? 28 tahun Berapa? 62. Kata umur mati 92. 30 tahun lagi hidup. InsyaAllah bulan ni kita buat amalan-amalan sunat, Allah terima, baki 30 tahun itu berada dalam amal kebajikan. Faham? Allah tak gerakkan dalam perkara keburukan. Allah gerakkan dalam perkara buat baik aja. Tanda nak dapat keridhaan Allah Ta'ala. Itu sebab yang kedua, supaya memberkati umur yang tinggal. Tadi sebab yang pertama tadi apa? Mendapat apa? Lupalah budak ni. Dapat keampunan Allah. Kau tanya kenapa Nabi suruh amal sunat banyak-banyak di bulan Rajab ni? Kerana nak cari keredaan, keampunan Allah. Yang kedua, mudah-mudahan baki-baki umur yang tinggal ni tidak buat maksiat. Buat benda-benda yang ibadat sahaja. Faham tak? Faham? Yang ketiga, supaya semua amal kita yang baki-baki ni diterima oleh Allah. Itu salah 3 sebab. 3 sebab di dunia mudah-mudahan orang yang buat amal baik.
Baik. Kemudian yang keempat, kerana kita hendak bahagia di hari akhirat. Itu empat yang keempat. Jadi nak bahagia di hari akhirat. Hadis Nabi sebut besok pada hari kiamat, kullun nas juya'un fil yaumil qiyamah. Apa makna? Semua umat manusia ni, kafir Islam, akan lapar dan dahaga selapar-laparnya, sedahaga-dahaganya pada hari kiamat. Hari kiamat tahu, bangun selepas mati. Kita malam ni tidur, dah makan apa, lepas isyak kenyang, berak 2-3 kali. Lepas tu pagi bangun. Lapar tak? Lapar lagi tak? Lapar. Padahal dah makan tu. Itu baru tidur 6 jam, 8 jam. Kalau tidur seminggu, orang kena COVID, ditidurkan seminggu, bangun terus nak cari makan. Nampak? Habis kalau kita besok mati, nak bangun hari kiamat, 1000 tahun lagi, 100 tahun, puluh tahun. Lapar tak gagak? Bangun kiamat telanjang pula. Allah, nyamuk ada ke tidak? Wallahualam. Telanjang bulat macam anak baru lahir. Aisyah menangis, ya Rasulullah, aku pun telanjang. Iya, kata Nabi, aku pun telanjang. Tapi aku yang mula-mula dia beri pakaian. Nah, kemudian Nabi-Nabi lain kena barulah umat-umat aku. Nah, nampak para sahabat dan umat Nabi. Tapi Aisyah kata, macam mana aku segar ada orang tengok untuk aku. Nabi kata, masing-masing nak tengok untuk dia pun tak sempat. Nak pegang ada tak ada lagi, tak sempat lagi dah. Pasal terlampau gerun dengan Allah. Terlampau lapar dan dahaga, mana sempat meraba benda tu. Orang sempat raba dia kenyang, dia berangan. Itu sempat dia pegang-pegang sikit-sikit. Tapi kalau dia lapar, mampus tak ingat. Betul tak? Betul? Kau buat tu macam tu, sebab tu kau kata betul. Ya tak? Macam relax lah, ya tak? Pegang sini. Masa lapar dia, pegang perut dia. Dah lapar, begitulah besok pada hari kiamat. Juya'un, ju'a paling lapar dan dahaga pada hari kiamat. Illa melainkan, ini kita masuk mudah-mudahan, 4 golongan manusia yang tidak lapar dan tak dahaga. Siapa dia? Tak nak ni? Tak lapar dan tak dahaga. Pertama, kita tak dapat al-anbiya wa ahluhum, nabi-nabi, rasul-rasul dan keluarga mereka. Ini yang tak lapar dan dahaga pada hari kiamat. 1. Dia ada 4. Yang kedua, shaim fil Rajab, orang yang ada berpuasa di bulan Rajab. Nampak tak ni? Dia bulan Rajab. Yang ketiga, shaim fil Sya'ban, orang yang ada buat amalan puasa-puasa sunat di bulan Sya'ban. Yang keempat, orang yang sempurna puasa di bulan Ramadan. Faham tak tu? Rajab, Sya'ban, Ramadan puasa cukup. Melainkan uzur saja kena qada. Fa'innahum, sesungguhnya 4 golongan ini, syubba'un la ju'un, sekenyang-kenyangnya, tidak lapar dan tidak dahaga. Bagi mereka, wala atasun, dan juga dahaga. Inilah. Jadi kita masukkan diri kita salah satu daripada lawaan Nabi SAW ini. Jadi tiba ni Rajab buatlah 2-3 hari, dapat 1 hari tak apa, besok buat lagi kalau sempat. Faham? Sya'ban pun gitu juga. Ramadan penuhkan seperti biasa. InsyaAllah kita tak rasa lapar dan akan dituangkan, diberi minum dengan air sungai Rajab. Boleh faham? Kemudian amalan-amalan yang dikandaki kita melaksanakan dalam bulan Rajab secara ringkas. Pertama, Nabi sebut apa? Menghidupkan malam di bulan Rajab. Malam-malam Rajab ni kita hidupkanlah dengan amalan baik, baca Quran ke, zikir ke, tasbih. Ada satu istighfar ke? Ada satu istighfar yang Nabi ajar. Apa sependapat? Allahumma, tak ada mana? Ini Allahumma ighfirli warhamni watub alayya. Tulis. Allahumma ighfirli
Ikut. Warhamni wa tub alayya. Lagi sekali. Allah warhamni wa tub alayya. Sekali lagi. Makna dia apa? Wahai Tuhan, ampunkan dosa aku. Allahumma arhamni, wahai Tuhanku, Allahumma gfirli, ampunlah dosaku ya Allah. Warhamni, pandanglah aku dengan kasih sayangmu ya Allah. Watub alayya, aku bertobat atas dosaku ya Allah. Atau terimalah tobatku ya Allah. Buat 70 kali pagi, 7 kali 70 petang. Lepas maghrib 70, bangun pagi lepas subuh 70. Bulan Rajab ni atau lebih. Nabi kata siapa yang buat baca doa ini, istighfar ni, kalau dia buat subuh, dia mati, siang dia mati, insya-Allah dalam keredaan Allah. Siapa yang buat malam lepas maghrib, dia mati malam, insya-Allah dalam keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berkat redha Allah dan rahmat Allah di bulan Rajab. Jadi dengar cerita macam ni, ada hadis ni, buatlah. Wallah ustaz tak dapat buat. Minta dengan Allah. Ya Allah, aku dah dengar ustaz aku cakap, ya Allah, Nabi cakap gini. Izinkanlah aku buat, ya Allah. Boleh. Minta tu pun tak nak dengan Allah. Allah nak minta duit, minta sihat lah, minta tu tak. Kita ibadat ni kena minta dengan Allah. Kerana Tuhan punya ni, anggota kita ni Tuhan punya, tahu. Sebab tu kita kadang rasa malas. Lagi dah kena injek COVID ni, lagi malas nak ibadat. Ngantuk je, betul tak? Setan betul lah. Aku tak berani nak cocok kali ketiga, dia tak berani aku. Allahu Akbar. Takut aku. Takut. Tak apa. Siapa yang dah cocok kali ketiga, angkat tangan? Dah. Tak ada apa-apa. Alhamdulillah. Tak ada apa-apa tapi aku takut lah. Tak ada apa-apa Alhamdulillah. Kau sihat tu, beranilah tu agak-agak. Iyalah. Itu maknanya hadis Nabi kata man ahya'a awwala lailatan min Rajab. Siapa yang menghidupkan awal-awal malam di bulan Rajab. Awal malam ni seminggu pertama, ada ulama katakan. Lam yamut qalbuhu iza matat qulubun nas. Mana Allah tak akan matikan hati dia daripada mengingati Allah. Walaupun hati manusia dah lupa Allah, kita tak akan lupa kepada Allah. Sebab itu ni masih ada lagi awal-awal ni buat. Bulan Rajab. Lebih-lebih lagi pada hari Jumaat ni, besok pagi hari Jumaat. Walaupun tak dapat awal Rajab hari Jumaat tu, ni pun akhir awal juga. Kalau nak puasa apa tu, Khamis, Jumaat, Sabtu puasa. Jangan Jumaat saja, sambung dengan Sabtu. Itu antaranya lah. Kemudian lagi Nabi kata apa? Berpuasa. Kedua berpuasa. Walaupun sehari, dengan syarat mengharapkan keredaan Allah. Puasa ni bukan nak surga, nak apa, minta Allah redha sudah. Ridwanullah. Nak cari keredaan Allah kerana memuliakan puasa di bulan Rajab. Allah akan redha mereka dan mudah-mudahan diberi surga Firdaus. Mudah-mudahan. Jadi kita puasa kerana nak cari keredaan Allah. Kita belajar kerana nak cari keredaan Allah. Kita baca Quran nak cari keredaan. Keredaan Allah mana? Kesukaan Allah. Nak cari kesukaan Allah. Kita berbedak kerana nak cari kesukaan suami. Dan kesukaan pasal lama tak boleh. Habis pergi selamat tak boleh lah, bedak-bedak sikit pula. Boleh kalau capuk-capuk orang kata bini siapa? Bini Ustaz Sulaiman. Allah buruknya. Jadi awak bedak sikit pergi mana-mana, orang tak ada kata laki awak. Bini siapa tu? Orang tak tanya. Pasal dah okey, tak ada apa-apa. Bedak cuma. Bini siapa tu? Bini Ustaz. La ilaha illallah. Jadi sebab itulah cari keredaan suami kalau dunia lah. Kata dah tua ni, suami kata cuba kau pakai rincu hitam lah nak. Kena pakai rincu hitam. Kalau tak ada pakai cat hitam taruh. Ikut yang suami suka tu, suami gila nama dia, faham? Yang kau ikut pula. Aku orang rincu hitam ni. Masa tu saya kat Mesir, tiba-tiba tengok Arab perempuan dia rincu hitam. Biasa merah kan? Ini hitam. Balik Malaysia, sampai ke airport,
pramugari tu dah mula dalam kapal terbang tu dah ada hitam pula ikut tu punya. Allah Akbar. Sampai pek Jawa ada pula kat pasar orang pakai la ilaha illallah. Dunia ni cepat betul berkembang. Orang pakai tudung lambat berkembang, itu cepat berkembang. Dan nafsu Lebih-lebih lagi kita puasa beberapa hari, begitulah beberapa kelebihan yang Allah beri pada kita. Kedua, sedekah. Saya nak tanya dah seminggu ni. Kia dah sedekah ni. Hai. Sedekah. Siapa yang sedekah di bulan Rajab, insya-Allah Allah tidak dekatkan dia pada neraka. Insya-Allah Allah hampirkan pada surga. Kerana Nabi kata apa? As-sahak ni mana murah hati. Qari dia akan mendapat membuat perkara kebajikan dia. Dan jauh daripada buat maksiat, daripada kerja neraka. Ini orang yang banyak sedekah. Wal bakhilu lokek kedekut qaribun ilan nar. Dekat kerja-kerja dia biasa dibuat tu dekat dengan mana dia banyak buat kerja maksiat. Orang kedekut ni. Pertama dia ambil untuk orang. Biasa orang suka ambil hak orang ni, orang lokek lah. Untuk dia punya, untuk orang pun dia punya. Betul tak? Dia tak pun lokek, durian dia punya. Durian orang gugur pun dia ambil masuk dia. Padahal terlampau lokek. Biasa macam tu lah. Orang kalau lokek tu lah. Untuk dia punya, untuk orang. Tapi kalau yang suka sedekah, untuk orang punya. Untuk aku pun orang punya. Itu beza. Faham tak ni? Sebab itu ulama kata, kita cari rezeki seorang-seorang. Tapi niat untuk orang-orang. Faham? Dengar cakap cikgu ni, dengar ni. Pepatah dia dengar. Cari rezeki seorang-seorang. Tapi ada niat untuk orang-orang. Orang susah, anak yatim, janda. Janda jangan pilih pula. Janda gongak tak dapat. Janda tak gongak tak boleh lah. Mana yang susah dapat. Macam itulah untuk sekolah, untuk madrasah, untuk masjid, untuk tanah wakaf. Buat. Ibu-ibu saya cakap terang. Kalau sedekah subuh ni senang aja ibu. Kalau tak buat hari-hari sekali-sekali boleh. Katakan malam kita teringat nak sedekah subuh. Subuh tak pergi mana pun, simpan duit tu. Ambil 10 ringgit simpan. Besok pergi Pek Jawa ke, atau tepi jalan dekat Pek Bakar tu, Pek Raja ke Pek Bakar. Pek Bakar tu ada makcik jual kuih tu kan. Makcik ni nasi lemak semuka berapa? RM1. Ni saya beli 20 makcik Makcik jangan jual tau. Ambil duit RM20, sedekah orang. Bagi orang. Kalau orang beli kuih, makcik beri 1. Kalau orang ada bawa anak 2-3 orang, makcik beri 2. Macam tu. Boleh buat macam tu. Paling senang. Banyak orang kita boleh sedekah. Tak percaya buat. Kejap dapat balasan. Besok pagi awak pergi kat warung tu, orang makcik tu kasih awak. Bawa beli. Sini cik, kasih 2 pisang 2 ringgit. Makcik beri, ni tepung. Siapa kasih tepung? Orang sedekah tepung. Kita dapat, saya dapat macam tu. Dapat tepung, dapat susu. Allah balas kita. Sekejap aja. Kalau saya cerita ni bukan riak untuk kebaikan awak. Saya beri siapa malam? Lepas tu saya ngajar dekat Bakri, orang salam saya, orang beri 100. Bukan salam macam biasa ni, orang peribadi. Tokek sate tu kasih. Ustaz, lama tak nampak. Salam tengok 100 kat rumah. Siapa punya kerja tu? Allah punya kerja. Allah punya kerja. Sebab tu kita niat sedekah ni kerana Allah. Lebih-lebih bulan Rajab ni Allah kata allazina yunfikuna amwalahum fisabilillah. Siapa yang membelanjakan harta ke jalan Allah. Harta bukan duit aja. Tangan, kaki ni harta. Ilmu, pengetahuan, harta. Bercakap, mengajar, belajar ni harta. Faham? Tuhan punya. Tapi ingat Tuhan punya. Tuhan punya. Harta. Kama salihabbatin ambatat sab'a sanabil. Seperti dia membaling sebiji benih. Siapa belanjakan harta ke jalan Allah, ibarat dia baling sebiji benih. Awak tadi berjalan kaki, tu belanjakan harta cari ilmu jalan Allah. Ibarat baling sebiji benih. Faham? Satu biji benih akan tumbuh 7 tangkai. 7. Setiap satu tangkai 100 biji. Jadi dah berapa biji? Modal sebiji dapat 100. Satu tangkai 100. 7 tangkai 700 kali ganda. Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah boleh gandakan berlebih-lebih lagi daripada itu.
Sebab tu orang rajin belajar ni badan sehat, insya-Allah. Fikiran tenang. Tak percaya kau duduk kat rumah seminggu, KKP apa tu? Duduk rumah. Pening kepala kau. Makan berak kencing, makan berak kencing. Kadang makan tak berak, lagi pening kepala. Kadang minum banyak kencing-kencing. Asyik nak kencing je. Itulah dia. Kalau belajar ni tak ada pun, biasa je. Itu sebab belajar ni satu pilihan Allah lah. Kita boleh belajar ni, ingat pilihan Allah Ta'ala. Tapi jangan riak. Aku kena pilih, aku boleh belajar. Mak kau tak kena pilih, tak boleh macam tu pula. Kerana banyak orang masuk neraka kerana amal ibadat. Banyak orang masuk syurga kerana kejahatan. Wah, itu boleh kau buat jahat? Tidak. Tak payahlah buat ibadat? Tidak. Macam mana? Dia ibadat tapi dia riak. Dia megah. Dia jadi orang terpilih. Contoh. Masuk neraka lah tu. Tapi orang yang buat jahat tadi, dia insaf. Dia ingat salah dia, ya Allah. Kejahatan aku ni semua daripada engkau, ya Allah. Kalau kau tak izinkan aku buat jahat, aku takkan buat jahat. Betul tak? Kalau gitu aku minta kau gantikan aku dengan kebaikan, ya Allah. Aku bertobat, ya Allah. Jadi kau beri aku jalan jahat ini, mudah-mudahan aku dapat dekat dengan kau. Maka Allah terima dia, masuk surga dia. Nampak? Sebab tu kalau orang maksiat, kita jangan kata yang bukan-bukan. Kita doakan dia. Tuhan nak uji kita. Ni kita ngatur kan. Belajar tak nak, selamat tak. Biarlah dia. Kita kena dakwahkan dia, kena cakap, kena nasihat. Kau ni pasal lambat dah pergi ya, mesti sekali datanglah belajar. Macam tu cakap. Kau pasal lambat tetap minggu ya? Tetap minggu aku selamat. Berapa jam? Pagi pukul 3 balik pukul 5.30. Berapa jam? 2 jam setengah. Belajar nah sebulan 2 kali aja. 1 jam je. Dapat cerita akhirat. Kalau pasal lambat ni cerita dunia aja, makan habis. Dia terfikir, tak ya juga bila macam tu lah. Ni kata kau ni jadi apa nah, jadi hantu tu. Darah je kau cari ilmu, tak cari. Mampus dia tak ada. Betul tak? Begitulah. Doakan pula. Itu. Jadi tu bab sedekah buatlah insya-Allah. Tak banyak sikit buatlah. Walaupun sekeping roti kita sedekah tiap-tiap hari, kalau dapat di bulan Rajab ni lagi bagus. Kalau dapat tiap-tiap hari kalau tidak, ambil duit RM20. Makcik, ini sedekah saya ni, makcik RM20 dapat 20 bungkus nasi lemak. Jadi makcik buat dalam seminggu. Jadi tiap hari dapat sedekah. Minggu besok datang lagi, beri lagi. Niat untuk mak bapak kita. InsyaAllah segala hajat kita Allah kabulkan. Dia menjadi dinding api neraka, jadi dinding dalam kubur. Jadi dinding siratal mustaqim. Ini sedekah. Jadi kita semaklah, kalau kita ada duit lebih-lebih, sedekah. Sedekahlah yang patut, jangan menghabiskan. Nabi pun tak suruh. Sedekah. Bukan sedekah makan aja. Nampak orang buat beli tanah kubur, bagi RM20. Jangan banyak-banyak. Kalau ada duit ada RM23,000, bagi RM1,000 lah. Duit RM50,000 takkan bagi RM56. Orang nak buat masjid, RM1,000 juga bagi. RM1,000, RM2,000. Itu benda sabahlah. Nabi tak suruh membazir sampai kita papa, faham tak? Pertengahan lah. Jangan terlampau boros, jangan terlampau kedekut. Kalau duit ada RM56,000 orang minta derma masjid, apa salah RM2-3,000 kita bagi? Betul? Makan pun tak habis. Begitu. Jadi saya cakap awak terus terang lah. Kalau ada orang nak buat surau, nak buat masjid ke, anak yatim yang susah, beritahu saya. Saya banyak orang bagi duit untuk orang-orang itu. Faham? Ada macam-macam murid saya kumpul-kumpulkan. Ni ustaz, kalau ada orang nak buat apa-apa bagi. Ada duitnya pada saya. Kalau ada awak dekat surau awak nak repair ke apa, faham? Cakap dengan saya. Faham tak ni? Ui, faham? Ada ustaz, anak orang tu nak pergi belajar ustaz, cakap dengan saya. InsyaAllah ada bagiannya masing-masing. Tak banyak sikit pun ada. Lebih-lebih lagi kalau dia pergi belajar agama, pergi belajar Mesir ke apa. InsyaAllah 1,000, 500, 600 ada untuk dia. Ini kita memang khaskan untuk orang-orang yang macam ni lah. Yang banyak yang ada, yang tak ada kau bagi sikit, RM10, RM20, campur, jadi RM500. Itu banyak, khususnya murid saya yang belah sana lah. Dia dah biasa buat. Dia kumpul. Ni ustaz. Bukan tak banyak. Kita ambil atas nama
apa tu muslimat Parit, apa kelas Ustaz Sulaiman Parit Raja. Hantar sana. Bukan banyak lah, 200. Jadilah setahun sekali kita kumpul-kumpul 200 jadi wakaf. Boleh? Untuk niat mak bapak kita. InsyaAllah rezeki kita bertambah. Ya. Apa? Kenapa? Boleh kita kumpulkan, nanti cakap saya. Anak dia. Boleh. Berapa orang tu? Awak kumpulkan, berapa lebih saya tambah. Bila dia nak pergi? Bila nak pergi? Bulan Syaban. Dah ada tabung ni, dah kumpul. Tak apa. Lepas tu besok nak buka tabung, cakap saya. Saya tambah. Tiap bulan beri dia. Bulan depan saya bagi. Cakap dia. Cakap dengan Ustaz Imran. Ustaz Sulaiman suruh telefon dia, cakap. Ustaz Sulaiman suruh telefon dia, cakap. Kalau anak dia betul nak pergilah, ada budak yang nak pergi. Itu kita cuba. Kemudian lagi salawat. Jadi amalan seterusnya salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kata apa? Aksiru salatan alayya, banyak-banyak kau selawat pada aku, kata Nabi. Kalau kau mati besok, semua makhluk langit bumi, lautan, mohon ampun untuk dosa kau. Nampak? Kenapa pula Ustaz? Kita selawat pada Nabi banyak-banyak. Pokok, binatang, laut, darat, semua bulan bintang, mohon ampun pada Allah dosa kita. Kerana Nabi yang membawa rahmat kepada dia. Kalau bapak Nabi jima' dengan mak dia, air mani bapak Nabi, benih Nabi ada dalam perut Aminah. Pada masa tu Allah panggil malaikat suruh beritahu penghuni langit, penghuni bumi, penghuni laut, sebulan 9 bulan lagi seorang rasul yang bawa rahmat akan lahir di muka bumi. Malaikat beritahu semua. Faham? Jadi bumi, langit bermesyuarat. Langit mesyuarat sama dia, bulan kata aku akan turun rendah pada hari dilahirkan. Aku macam-macam. Bumi pun kita juga, aku akan subur gini-gini. Hujan pun kata macam-macam lah. Binatang-binatang semua memberi penghormatan pada kelahiran Nabi SAW. Jadi dia menyambut dengan berkhidmat untuk kebaikan Nabi. Kita mulut Nabi, buat mulut Nabi. Mesyuarat bincang buat mulut Nabi. Bukan bincang apa nak buat amalan, menambahkan amalan kita yang Nabi suruh. Patut macam itu. Jadi bulan Rajab ni. Selawat. Tapi kalau kelebihan selawat di bulan Rajab ini, malaikat yang mana yang banyak memohon ampun untuk kita? Malaikat yang menanggung aras. Ibarat yang malaikat yang menanggung, maknanya kerajaan Allah. Sekarang kerajaan Allah ni dipikul oleh 4 malaikat. Sekarang. Malaikat ni hebat, 4 besar. Besok hampir kiamat, tambah lagi 4 malaikat lagi. Jadi 8 malaikat memikul aras Allah. Aras ni maknanya macam kita tanda lambang-lambang keagungan Allah. Macam itulah. Macam istana ke apa, wallahualam. Itu aras nama dia. Malaikat ini yang berselawat pada orang yang banyak berselawat di bulan Rajab. Sampai-sampai pikul dia selawat, mohon ampun pada Allah akan dosa kita. Mana dia dekat dengan Allah Ta'ala. Dia berkhidmat banyak dengan Allah Ta'ala. Dia ni yang mendoakan orang yang berselawat pada Nabi di bulan Rajab. Faham tidak? Jadi kena ingatlah. Selain daripada itu, selawat, sedekah, silaturahim. Silaturahim juga dikadaki di dalam bulan Rajab. Jangan ada tak tegur. Saya pada tu berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau nak zikir, ada lagi zikir-zikir yang kalau kita nak buat, macam-macam ada. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Boleh. Subhanallahil hayyul qayyum pun boleh. Kemudian subhanallahil ahadus samad pun boleh. Subhanallahil raufur rahim pun boleh. Tapi 100 kali. Contoh, subhanallahi al-hayyu qayyum 100 kali. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim 100 kali. Tasbih 100.
Doa tadi, Allah pilih tadi 70. Selain daripada itu, berselawat, membanyakkan baca Quran. Adalah baca Quran di bulan Rajab. Setidaknya surah Taubah apa tu, Kahfi kita baca, surah Mulk, Ar-Rahman, macam-macam boleh baca. Bacalah. Kemudian lagi memohon ampun kedua ibu bapa, dosa dua bapa. Contoh, Allah maghfirli warhamni kan. Kalau seorang ni, Allah maghfirli wali walidayya. Warhamna, ubah kami, warhamna watub alaina. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamna watub alaina. Ataupun cakap Melayu je, ya Allah Tuanku, ampunkan dosaku, dosa kedua ibu bapa aku, berilah rahmat, terimalah taubat kami semua ya Allah. Boleh. Kita buat macam itu. Ada lepas sembahyang, jangan lupa Allah maghfirli wali walidayya. Jangan lupa setiap lepas sembahyang Fatihah pada mak bapak sekali. Jangan lupa. Beritahu anak, besok kalau mak dah mati, kau lepas sembahyang Fatihah ke mak sekali, abah sekali. Jadilah nak, pada kedua ibu bapa aku, Al-Fatihah. Sekali jadilah lepas sembahyang. Sekali dia 5 kali. Kalau 10 anak, 50 kali Fatihah. Betul tak? Laki lagi. Tapi laki ni jarang lupa nak buat kalau bini dah mati. Sekali dia nak kahwin lagi, agaknya lah. Aku tak tahu, aku belum mati bini aku. Tapi tidak, kalau yang soleh, insyaAllah. Dia kahwin. Tapi yang mati tetap dia ingat. Ada kawan saya tu, bini dia mati tak sampai dalam 3-4 bulan dia kahwin. Tapi dia cukup ingat bini dia. Buatkan umrah dia, umrah sunat ni, sedekah untuk bini dia. Untuk bini aku, Ustaz, bini aku. Tapi kau dah kahwin, buat kahwin. Tak sama Ustaz, bini nombor 1 dengan bini yang kelatang tak sama. Walaupun bini aku dulu gongak-gongak pun dia punya suara sedap, pada niat aku. Yang ini, gigi kami lawa Ustaz, berkilat. Tapi niat aku lain macam, macam bunyinya kena-kena. Baru niat je. Nampak? Sebab tu tak boleh lah. Wallahualam. Tu aku takut tu. Kena tengking macam aku ni terus, mati tu kan. Tapi tak tentu juga kerja Allah. Kemudian bersilaturahim. Kalau tak tegur, rapatkan tegur. Dalam bulan Syakban ni, bulan Rajab, nanti hati bersih di bulan Syakban, kita mudah mendapat keampunan dalam bulan Ramadan. Faham? 3 bulan ni memang bulan untuk melatih diri lah tuan-tuan. Bulan raya, bulan memuji Allah. Kita sebut Allah dalam Quran bersih. Ya Allah, ya Allah. Kau datang dengan suami kau, bersih, suami kau suka tak? Semalam mandi saja. Suami kau suka tak? Suka tengok bersih bini. Ini hari pula baju cantik pula. Bang-bang, cantik dalam hati lelaki. Cantik pula bini aku ni. Malam mandi je, ketiak ada tak bau. Ini hari pula cantik pula baju pakai. Pakai tudung cantik. Sayang lagi, suka lagi. Besok pagi lepas mandi pakai baju cantik lagi, make up pula. Amboi, cik. Nak wangi spray atas bawah. Laki jadi laki tu pandang lain macam tak? Baik, cantik mana? Redha. Suka. Begitulah ibarat kita 3 bulan ni. Faham? Jangan bulan Rajab bagus, bulan Syaban bangkit apa yang dia sedekah. Hati kotor. Kalau aku tak sedekah bulan Rajab mari tak beli sepatu anak dia. Kalau aku tak ajak dia belajar, tak belajar dia bulan Syakban ni. Tak boleh macam tu. Alhamdulillah, ya Allah, aku ajak dia belajar. Sampai bulan Syakban ni dia belajar. Mudah-mudahan kau teruskan dia belajar. Macam tu baru dapat pahala. Faham tak? Kau kalau aku tak ajak kau belajar, mampus kau tak belajar je, Yam. Kecil hati orang tu. Nampak? Pergi baik-baik, Alhamdulillah lah, Yam. Nampak kau dapat bertahan belajar. Mudah-mudahan kita sama-sama doa biar kita terus belajar. Kan sejuk hati dia. Kau yang kalau aku tak ajak kau belajar, mampus kau tak kenal huruf agama kau. Orang tu kata kimak macam jadah aja ustaz dia. Kawan dia tu sebab tu tak boleh. Jangan bangkit-bangkit pun yang kita buat. Yang orang suka bangkit ni pasal hati kotor lah. Tiba bulan Ramadan, dia dengar pahala sedekah, Syakban dia buat. Rajab dia dah buat, Syakban dia buat, tambah lagi.
Ramadan lagi tambah sedekah. Tengok piring makin besar, pakai pinggan hidang atau rumah orang. Ayam goreng, nasi, asam apa sekali sekalian tu. Pinggan tak balik-balik pinggan. Sekali orang tu gunakan pula pinggan hidang tu bawa goreng pisang penuh. Lalu depan mak kau. Nak ke mana mat? Mak pergi hantar untuk orang buka masjid. Kau cakap mak kau, pinggan tu dulang aku. Dah lama mak kau tak pulang. Goreng pisang kau tak hantar aku, kau hantar masjid. Cakap mak kau. Jadi aku dapat pahala pinggan, mak kau dapat pahala goreng pisang. Cakap mak kau. Mulut jahat tadi dia bangkit. Budak tu balik cakap, mak, Cik Minah cakap, Tok Minah cakap, kita pakai mak pakai pinggan hidang je ni mak. Lupa nak pulang. Dia cakap mak dapat pahala goreng pisang, dia dapat pahala pinggan hidang. Jadi dia suruh mak pakai sampai bulan puasa lain, sampai habis bulan Ramadan. Kimaknya untuk ni. Pulangkan pinggan dia. Aku tak nak. Aku nak pahala pinggan, nak pahala pisang. Pulang. Pinggan hidang kosong. Dapat tak? Dapat kosong. Cuba cakap je. Makcik cakap, bagus mak. Pakai pinggan hidang dia. Buat pergi hantar goreng. Hantar goreng pisang. Alhamdulillah. Besok dia teringat. Makcik tu tak marah pun. Besok dia pulang. Goreng pisang dia beri juga. Apa-apa buah kacang. Betul tak? Biasa orang macam tu. Tapi kalau kau dah kata dia macam tu, mampu. Pulang balik kata dia. Nonong pulang. Tengok pinggan hidang kosong. Kata lagi, cadahnya aku beri dia penuh. Dosa lagi. Itu baik-baik kena ingat. Jadi, Nabi kata lagi, kalau amalan yang banyak-banyak tadi tak boleh buat semuanya. Semua nak buat, Ustaz 87 nak buat semua macam mana? Jangan langsung tak buat semuanya. Katakan kita tak boleh buat sembahyang 20 rakaat kan? Jangan sampai tak boleh puasa. Kalau puasa pun tak boleh buat, jangan sampai tak boleh sedekah. Kalau sedekah pun tak boleh buat, jangan sampai tak boleh solawat. Pendek, jangan langsung tak buat amalan-amalan yang disediakan, yang dihidangkan oleh Allah di bulan Rajab. Orang beri makan semua jenis lauk. Kalau tak boleh makan semua, makanlah sebahagian. Kalau tak makan semua, kita buang semua. Sombong tak kita? Sombong tak? Laki awak belikan gelang, belikan rantai. Macam-macam lah. Gelang kaki, gelang tangan. Anting-anting telinga, anting sini, semua beli. Tiba-tiba kau tak pakai semua, masuk pot, simpan. Laki kau tanya tak? Cuba kau pakai satu, pakai gelang aja. Lain macam mana? Belum nak pakai bang. Nampak? Begitu. Ini tak ada, langsung tak pakai. Inilah amalan-amalan yang disediakan Allah, kita langsung tak buat. Setahun sekali Rajab menemui kita, patutlah kita layan dengan berbagai-bagai ibadat yang sunat. Mudah-mudahan bulan Allah ini akan memberi kemanfaatan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ingat lagi satu kelebihan di bulan Rajab yang paling besar, yang Nabi paling suka, malam Isra' dan Mi'raj. Ini berlaku pada bulan Rajab. Jadi pada Nabi Muhammad alaihissalam, malam yang paling dia suka, malam Isra' dan Mi'raj. Kan dia nampak kebaikan-kebaikan dan kejahatan untuk umat-umat dia. Jangan buat jahat, buat yang baik. Kedua, kerana Allah memberi anugerah solat sebagai kunci surga, sebagai mangkuk yang akan mengangkat amalan-amalan yang lain. Mangkuk ni ubur nasi, ubur sambal, ubur udang, ubur sayur, baru orang boleh hidangkan orang. Jadi begitu juga sembahyang ni, dia akan mengangkat segala amalan-amalan yang lain. Banyak sedekah-sedekah yang kita buat, banyak benda-benda yang kita buat di bulan Ramadan, bulan Syaban, tapi apabila kita tak sembahyang, amalan kita tergantung daripada langit dan bumi. Faham tidak? Faham tidak? Walaupun kita Rajab ibadat, Syaban ibadat, Ramadan ibadat, sembahyang kita tinggal. Walaupun tinggal satu tak bertaubat, amalan kita tidak diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tentang sembahyang fardu ni, jangan tinggal. Lepas tu kalau tak boleh berdiri, duduk, tak duduk baring sampai sekelip mata pun kena sembahyang. Allahu Akbar. Jadi sebagai ingatan kita masih baik lagi, buatlah sembahyang, jangan tinggal. Begitu juga muru ahlakum bisolah, kata Allah.
Suruhlah anak-anak engkau, keluarga engkau dengan sembahyang. Wastabir alaiha, dan sempurnakanlah dengan sabar. Pendek kita kena tegur anak hari-hari bab sembahyang. Sampai waktu tegur, sampai walaupun dia dah sembahyang, ingatkan dia. Anak saya peguam tu, kalau dia balik malam penat, kadang isyak malam baru sembahyang. Dia rumah saya kejutkan, dia dah sembahyang. Kejap mak, bangun sembahyang. Walaupun pukul 1 kudu bangun sembahyang. Dah penat, kadang balik jauh-jauh, bawa kereta malam-malam. Kejut kan dia sembahyang bangun. Begitu contoh kalau anak kita sembahyang. Tapi kalau bapa ni pada muda dia dah ngejut anak tak sembahyang, sampai tua dia akan kejut juga. Aku kecil-kecil emak kita, bapa emak kita sebut, bangun sembahyang, setan punya anak tak sembahyang. Jadi setan orang tua dulu kita bangun sembahyang. Itu dulu jadi sampai tua kita ingat. Habis kita pula ada anak langsung tak nak suruh sembahyang. Pasal anak kita sekarang duit banyak, dulu bapa kita tak ada duit. Sekarang anak dah kerja ni kalau suruh sembahyang pula, mak suruh sembahyang aku tak dapat duit. Dah tak berani nak suruh sembahyang. Na'udzubillah. Selisih Kelebihan bulan Rajab itu seperti kelebihan Quran atas segala kalam. Apa kelebihan bulan Rajab Ustaz? Seperti kelebihan Al-Quran. Quran tahu Quran. Atas segala kalam-kalam yang lain. Kalam makhluk, kalam binatang, kalam pokok-pokok. Pokok-pokok semua ada kalam dia, ada cakapan dia. Batu ayam tu berkokok, kok. Ada dia cakap dia tu. Nabi Sulaiman tahu. Aku Sulaiman aja tak tahu. Nabi Sulaiman tahu. Cecak bunyi kek. Nabi Sulaiman tahu. Binatang-binatang berkokok lembu. Nabi tahu. Batu kadang-kadang kita tengok subuh ayam berkokok. Dia bercakap dengan Allah. Lembu-lembu pun gitu juga. Kadang maghrib amalah. Pasal dia bercakap dengan Allah Taala. Cecak awak tengok. Kau tengah semayang aja dia berbunyi. Biasa tak dekat rumah malam-malam. Kita semayang malam-malam dia bunyi. Cecek. Kau tak dia tak bunyi. Tu ni kau hajar dia. Pasal dia memang mengganggu Nabi Muhammad dalam gua Hira tu. Gua Sur. Dia nak cecak ni. Begitu sebab tu sunat dibunuh. Jadi kelebihan bulan Rajab ni seperti kelebihan Quran atas segala kalam. Mulia tak? Kelebihan bulan Syakban seperti kelebihan Nabi atas segala Nabi dan Rasul. Jadi Nabi Muhammad ni penghulu segala Nabi, penghulu segala Rasul. Jadi bulan Syakban ni kemuliaan dia seperti kemuliaan Nabi atas segala Nabi. Itu kemuliaan bulan Syakban. Faham? Lepas tu kena muliakan juga. Kelebihan bulan Ramadan seperti kelebihan Allah dengan segala makhluk. Segala makhluk langit bumi, luar dalam lautan, semua bawah, Allah lebih mulia daripada sekalian makhluk. Jadi kelebihan bulan Ramadan seperti kelebihan Tuhan atas segala makhluk. Bulan ini diberikan kita seperti kelebihan Tuhan. Bulan yang lebih seperti kelebihan Tuhan ni dihadiahkan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diadakan pula malam nuzul Quran 17 Ramadan. Diadakan pula lagi semua Quran-Quran, kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil turun di bulan Ramadan. 8, 11, 9 turun. Semua bulan Ramadan. Quran 17. Begitu. Kemudian ada pula Lailatul Qadar. Siapa beramal pada malam Lailatul Qadar atau siangnya, dia beri pahala 1000 bulan. Kata kita belajar siang ni atau malam, kena pada hari Lailatul Qadar, sama dia punya keberkatan dia. Dapat pahala belajar 83 tahun 4 bulan. Nampak? Kalau kita belajar bulan Ramadan, kena Lailatul Qadar, memang Lailatul Qadar bulan Ramadan ni 10 yang akhir, pahala kita dapat 83 tahun 4 bulan kita belajar. Faham? Campur-campur 83 tahun 4 bulan kita belajar. Mana dia? 1000 bulan. 1000 bulan mana? 83 tahun 4 bulan. Amalan lain begitu juga. Melayan suami dengan baik, tiba-tiba kena malam Lailatul Qadar. Seperti kau melayan suami kau 83 tahun 4 bulan. Nampak? Kita 60 tahun nak layan suami dah tak kuat. Ini dapat pahala melayan suami 83 tahun 4 bulan. Walaupun dah tua, tapi kita layan dia, hidangkan dia makan apa, mandikan dia apa, kalau dia sakit, dapat pahala 83 tahun 4 bulan. Contohlah. Itu kelebihan yang Allah beri pada 3 bulan ni. Jadi kita jaga apabila sampai 3 bulan ni, muhasabah dirilah. Banyak kita
insaf, kemudian banyak muhasabah, banyak dekat dengan Allah, membuat amalan-amalan yang sunat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada faham? Ada faham ni? Di samping itu amalan-amalan wajib jangan tinggal. Sembahyang, belajar, ni wajib, ni jangan tinggal. Silaturahim, ni jangan tinggal. Selain kita buat amalan sunat, amalan wajib kita jangan tinggal. Ini tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Rajab ini, selain kita baca tadi Allah maghfirli wali walida, Allah maghfirli warhamni wa tub alayya, boleh kita baca laqad ja'akum, sambung. Kuat-kuat sambung. Laqad ja'akum apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Siapa yang belum hafal ni tanya kawan. Kalau tidak buka surah Taubah sana, akhir bawah. Baca Kira lagi baca dalam juzuk 28 kata sahab saya. Lau anzalna hazal Qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min has yatillah wa tilkal amsal nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Sambung dia apa? Wallahu lazi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim. Wallahu lazi la ilaha illa hu al malikul quddus Allah salamul mu'minun muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Lagi Allahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna fasabbih yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Betul. Baca kurang-kurang 7 kali satu malam. Allah anzalna. Jadi laqad ja'akum pun 7 kali. Kalau boleh setiap lepas sembahyang laqad ja'akum ni 7 kali. Jadikan amalan kita sampai mati. Dah mati tak adalah, sampai sebelum nak mati. Laqad ja'akum rasulun min, baca ni. Ini ibarat kita membela harimau kata ulama. Membela harimau yang garang yang mendipen kita. Harimau yang garang yang menjaga rumah kita, menjaga diri kita. Kalau kita baca laqad ja'akum ni, insya-Allah. Makna dia apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepadamu kata Allah seorang rasul daripada kamu sendiri yang aku pilih daripada manusia macam kamu, azizun alaihi ma'anitum, lemah lembut orangnya. Nabi tak pernah mengata tegah hadir orang, tak ada lemah lembut menyampaikan agama. Alaihi ma'anitum, dia mengambil berat. Harisun alaikum, menjaga kamu. Bil mu'minin, dengan orang mukmin yang penuh sifat kasih sayang. Itu Nabi SAW. Lepas itu pada malam Syakban, malam 13, Jibril datang. Muhammad, bangun. Muhammad bangun. Nabi pun bangun. Sembayang Muhammad. Malam tahajud. Allah kata, mintalah apa kau nak untuk umat kau. Nampak? Malam 13 Syakban. Ni kata bulan Nabi ni. Nabi bangun sembayang tahajud, sembahyang hajat. Lepas sembahyang Nabi doa satu je. Allahumma ghfirli ummati ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkanlah semua umat aku ya Allah. Satu je Nabi minta. Kita kalau bulan Syakban baca Yasin minta macam-macam. Minta panjang umur, minta murah rezeki. Betul tak? Lagi apa minta lagi? Panjang umur, murah rezeki, dapat ibadat lah. Macam kalau kita kan. Nabi tak, satu minta ampun. Kita minta ampun, panjang umur, murah rezeki. Betul? Nabi tak, minta ampun umat aku. Dia kenian, umat aku dulu. Allah maghfirli wa ummati. Minta dosa ampun umat aku. Dia dah tentulah tak ada dosa, tapi dia minta agak ampun 100 kali setiap malam Nabi. Malam tu dia minta ampun. Menangis dia, nangis, takut Tuhan tak ampunkan. Sampai waktu subuh, sebelum terbit fajar, Jibril datang. Satu malam 2 kali datang. Muhammad, Allah kata salam. Allah kata 1/3 umatmu terampun. 1/3 berapa? Kalau umat Muhammad tu 300,000, 1/3 berapa? 300,000, 1/3 berapa? 100,000 dah terampun pada malam 13. Ulama kata siapa yang terampun tu? Orang yang bersungguh-sungguh beribadat di bulan Rajab. Pada malam 13 tu orang yang bersungguh-sungguh beribadat di bulan Rajab, dia dapat keampunan malam pertama. Faham tak?
Ni bulan Rajab apa pun tak buat. Nabi minta ampun, lambatlah. Malam kedua Jibril datang lagi. Muhammad bangun. Allah kata minta apa yang kau nak. Nabi minta yang sama, minta ampun. Sebelum subuh Jibril datang. Muhammad, Allah akan salam. Allah kata 2/3 umatmu dah terampun. Maknanya dah 200,000 dah terampun. Ini maknanya apa? Orang yang maknanya membanyakkan beramal di bulan Rajab sampai ujung-ujung Rajab tak tinggal. Kita awal je, lepas tu dah tak puasa lagi. Ini orang ni tak dibuat tu sampai akhir bulan Rajab, amalan sunat dia buat. Faham tidak? Dia ni awal tak buat, tapi ujung-ujung dia buat. Ataupun dia buat sikit, dapatlah juga keampunan pada malam kedua. Kemudian malam Nabi nangis lagi, tinggal 1,000, tinggal 100,000. Nabi tanya Jibril, yang baki tu macam mana? Jibril kata, aku tak tahu Muhammad. Allah kata tu lah 2/3. Nabi nangis. Malam 14 Jibril datang lagi. Muhammad bangun, minta apa kau nak untuk umat kau. Nabi minta ampun juga. Dekat mana? Dekat kubur tu, dekat bakit. Aisyah bangun tengok Nabi tak ada. Nabi tanya Sayyidina Ali. Ali kata Nabi macam malam-malam ni dia berada di bakit. Dia pun pergi tengok di bakit. Ada cahaya daripada langit. Ini katakan pintu langit terbuka. Nabi sujud kat tanah tu. Dia boleh kata, Muhammad angkat kepala engkau. Allah kata, unzur mazatara. Irfa' ra'saka, unzur mazatara. Tengok atas, kau akan nampak apa yang kau lihat. Nabi angkat, nampak pintu langit terbuka. Pintu langit yang pertama berkata, Tuba, beruntunglah pada umat Muhammad yang bersemayang pada malam ini. Beruntunglah pada umat Muhammad yang bersedekah. Beruntunglah umat Muhammad yang baca Quran. Beruntunglah tadi amalan-amalan yang kita buat tadi, kita buat semua sampai langit yang ke-7. Berdoakan orang-orang yang membuat amal ibadah. Tiba-tiba kita 7 langit, satu pun tak kena. Membuta je. Apa macam agak-agak? Sedih tak kita? Tak ada buat apa malam-malam Rajab, tak ada buat apa-apa. Baca Quran tak ada, ini sedekah tak ada, belajar tak ada. Kosong amalan kita. Malaikat doakan, tak sebut nama siapa. Tuba li ummatin Muhammad minal qari. Beruntung umat Muhammad yang ada baca Quran. Beruntung umat Muhammad yang bersedekah. Beruntung umat Muhammad yang buat baik. Wah, semua kita langsung pun tak ada. Tidur membuta, makan berak kencing kentut. Kentut berak, makan berak kencing. Tu dia tahu. Sebulan bulan Rajab. 1 sen pun tak ada sedekah. Masya-Allah. Mencuri pula tu, dah tak sedekah, curi tak orang pula. Pergi belajar, beg tangan orang tinggal, ambil, isi dia ambil. Beg tangan dia pulangkan. Kami tak tahu, beg awak ni dah kami jumpa. Orang tu kata, mana duit aku dalam ni? Dah untung tu, dah dapat beg dah untung. Buatnya, kami tak jumpa, langsung beg tak dapat. Mulut jahat. Padahal duit orang tu ada sebabnya. Jangan buat macam tu tau. Kita semua belajar ni jangan macam tu. Ini amanah orang, hak-hak orang. Saya cakap terus terang, ada yang jahat. Walaupun dia belajar dengan saya, dia mencuri duit-duit beg-beg kawan dia curi. Tak bagus macam tu. Kita belajar bukan kita nak carikan dari keridhaan Allah, buat jadi musuh Allah nak buat apa. Faham? Baik itu kalau kita jadi murid ni, kau cikgu tegur tu jangan ambil hati sangat. Jangan ambil ni, cikgu tegur sikit dah masak muka. Allah Akbar. Cikgu tegur sikit, air kopi kau ni tawar lagi malas aku nak buat lagi. Contoh, jangan macam tu. Alhamdulillah ustaz dapat suruh aku tambah gula lagi. Contohlah. Ini dah untung orang tua ni, orang dah bawa peri dah untung. Bini dia tak menyediakan. Habis pahala bunat bulan Rajab tak guna. Dan ni asal orang tegur tu benda yang baik, kita ingat ni teguran ni daripada siapa? Daripada siapa? Allah. Jadi orang yang dapat mukarabat dengan Allah ni, yang dapat makrifah dengan Allah, dia tengok semua, dia ingat belakang tu siapa. Nampak orang tu jatuh, langgar basikal. Ganas betul lah kereta tu, langgar basikal, tongkang orang tu. Tengok Allah, Allah yang lakukan. Itu macam orang yang dapat kebaikan pada Allah, dapat makrifah pada Allah. Tengok satu, bini kita sakit. Allah, bini aku sakit jatuh ni. Bengkak bang, kaki jatuh. Yalah, Alhamdulillah. Ingat Allah. Allah yang jatuhkan. Di belakang dia tu siapa?
Allah. Berlaku hujan, Allah hujan ribut gini-gini. Ingat belakang tu siapa? Allah. Kalau orang tu tak boleh ingat Allah, mana orang tu banyak dosa. Faham? Tengok sesuatu, ayam betul dicuri orang. Aduh, sial betul lah ayam aku curi orang gini. Tak ingat Allah langsung. Cuba ingat, Allah yang menggerakkan orang tu ambil ayam aku. Itu tanda orang tak banyak dosa. Tak banyak maksiat. Orang maksiat ni Allah dindingkan kita tak dapat mengerti Allah. Faham tak? Walaupun dalam keadaan yang tersuntuk tak dapat ingat Allah. Buat orang dosa diampuni Allah, tengok sikit, Allahu Akbar. Tengok sini, ya Allah, ya Allah. Ni tengok sikit, oi, ya Allah tak ada. Oi, nak mampus lagi dah. Tengok, faham? Balik rumah, suami terjongkang. Kenapa bang? Tak lah, aku makan dari nasi goreng kau macam kena tulang pula aku. Ya Allah, engkau yang kenakan tulang. Adal mati kata, belakang dia siapa? Sebab dia kena tulang, kita tahu, iza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Setiap sesuatu tak berlaku melainkan Allah. Nanti saya bagi satu doa lah. Satu doa. Saya putus statekan nanti saya bagi satu. Amalkan benda ni, insyaAllah. Ini doa untuk harian kita. Tak akan berlaku melainkan Allah. Kalau Allah nak sesuatu, tetap berlaku. Kalau Allah tak nak berlaku sesuatu, benda tu tak akan berlaku. Ini untuk menguatkan akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Awak nak saya putus statekan lebih kurang macam ni. Kalau saya ingatlah, insyaAllah. Jadi dah pukul 10.30. Jadi cukuplah sampai sini. Mudah-mudahan kita berdoa sama-sama. Yang belum puasa dapat puasa, belum sedekah dapat sedekah, belum buat amalan-amalan yang wujud dalam peristiwa Rajab ni, kita dapat buat. Kalau tak dapat buat semua, kita dapat diizinkan Allah buat sebahagian daripadanya. Boleh? Boleh insya-Allah. Jadi sempena belajar ni kita lebih sikit sedekah lah. Tabung tu besok dalam hujung bulan, akhir bulan Ramadan, mana kita buat satu tabung khusus kat Kelah ni untuk sedekah anak yatim di bulan Ramadan. Boleh faham? Tabung lain-lain. Ini ada tabung kan? Ada kan? Ataupun kita ambil, ini ada tabung tak hari ni? Oh tak ada tabung? Buat tabung. Buat tabung tahu? Tak tabung songkok ke apa tabung. Nak balik, siapa yang pegang? Siapa ketua kelas ni? Simpan kat rumah, simpan. Sampai bulan Ramadan, berapa dapat? Serah kepada Jopri ke siapa? Khusus bagi anak-anak yatim. Ataupun bagi masing-masing. Dekat rumah kau ada anak yatim? Ada, ambil RM10. Rumah kau ada? Ambil RM20. Jadi kita agihkan kita sama kita, dapat beri anak yatim di kawasan kita lah, masing-masing. Walaupun tak beri pada seseorang. Sebab awak ada tak anak yatim? Ada kan? Tak ada? Jana-jana yang susah? Ada, kita pergi kasih. Dan kalau kita kumpulkan daripada sekarang, insya-Allah dapat ingat 2-3-400 dapat. Agak-agak sampai bulan Ramadan. Dapat tak agak-agak? Dapat. Kalau kurang, cakap saya. Kurang, cakap saya. Kita nak cukupkan 500. Faham? Kurang, cakap saya. Berapa dapat tak apa. Saya tak paksa awak. Katakan sekali belajar ni, taruh RM1. Ni dah 20 orang dah RM20. Ataupun lebih, anak awak balik, nak, ni mak nak buat sedekah, cikgu memang cakap nak buat sedekah anak-anak yatim. Anak awak, engineer ke apa, ya, staff nurse ke apa, dah pension ada, duit ada, gaji ada, nak mak, ambil 100. Kalau 10 orang dah 1,000, kejap aja dapat. Betul tak? Itu kita minta dengan Allah, Allah yang gerakkan hati orang. Jangan mesti kita ada niat baik, insya-Allah Allah beri kita kebaikan. Ini tak boleh nak kumpul, datang belajar je. Cuba azam macam tu. Ini sempena bulan Rajab lah. Faham tak? Ini tak ada tabungan. Tabung kelas tak ada. Tak ada. Tak ada tak apa. Ini untuk buat besok. Katakan minggu ni tak boleh. Tak buat duit. Minggu depan besok beri sikit lebih. Ini untuk anak yatim. Untuk orang susah. Punya tabung di bulan Ramadan. Tulis tabung Rajab. Tulis. Buat macam ni. Tabung Rajab. Doakan aja. Masuk berapa? Boleh? InsyaAllah start besok. Minggu depan saya nak tengok.
Tabung jangan beldi pula kau bawa. Menat ke campur isi pula banyak. Tabung kecil sudahlah. Kotak ke apa. Lepas tu kira. Pegang siapa kira ke. Siapa yang pegang. Pegang. Tulis. Boleh tak macam tu? Boleh. Dia semua nak buat pahala. Wallahualam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa ighfir lahum warhamna warhamhum sabit imanana wa imanahum. Allahumma tawil a'malana wa a'marahum. Allahumma yassir umurana wa umurahum bi barakati syahril Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ila Ramadan ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.